A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma ja'alna allazina iza alimu amilu wa iza amilu akhlisu wa iza akhlisu kubilu indaka ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan rahmat Allah kita masih lagi dipanjangkan umur. Alhamdulillah juga kita masih boleh melakukan amal ibadah di dalam dunia yang hari ini menjadi medan ujian bagi kita semua. Kita sambung pengajian kita, majlis ilmu kita menggunakan kitab 100 hadis, 100 mutiara hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Muka surat 70. Tajuknya orang-orang yang mendapat kemanisan iman. Hadisu Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fih wajada bihinna khalawatal iman man kana Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da anqazahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqzafa finnar. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis yang ringkas, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita ambil pengajaran pada malam ini dalam bab iman, yang mana di dalam sebuah hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mukadimah ini, sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib, hadis ini menceritakan pada satu ketika Nabi bersama dengan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya kepada sahabat-sahabat Nabi berhubung dengan iman ini tadi. Nabi kata, ayyu khalqi a'jabu ilaikum imana. Nabi kata, aku nak tanya pada kamu semua, wahai sahabat-sahabat aku nak tanya kepada kamu. Dia kata, ayyul khalq. Dia kata, di antara makhluk yang Allah jadikan dalam muka bumi ini, makhluk masih wallah selain daripada Allah, makhluk yang dijadikan di dalam muka bumi ini, Nabi tanya, a'jabu ilaikum imanan. Nabi kata, di antara ramai-ramai makhluk ni, kalau dari sudut keimanannya, Nabi tanya pada sahabat, siapa yang kamu paling respect sekali? Kan? Kita ada malaikat, kita ada jin, iblis, syaitan, macam-macam ada. Jadi Nabi tanya pada sahabat-sahabat, Nabi kata, wahai sahabat-sahabat, aku nak tanya pada kamu, siapakah di antara makhluk-makhluk yang ada ni, yang Allah jadikan,
yang a'jabu ilaikum imanan. Yang a'jab ni maknanya yang kamu cukup respect, yang kamu cukup hormat dari sudut keimanan dia. Nabi tanya sahabat. Nabi ni tanya dengan sahabat, patutnya sahabat tanya Nabi. Kan, tapi Nabi tanya sahabat. Kemudian qalu, mereka itu menjawab. Bila tanya dengan sahabat, sahabat pun jawab, kan? Qalu, menjawab mereka itu, dia kata al-malaikatu. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak makhluk yang Allah jadikan, yang paling kami respect dari sudut keimanannya adalah malaikat. Malaikat. Kan? Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sahabat ni jawab kata yang kami paling respect keimanannya adalah malaikat, maka Nabi jawab. Nabi kata wa kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Nabi kata aku tak respect dengan depa. Nabi kata ni tentang keimanan malaikat ni. Dia kata wa kaifa la yu'minun, dia kata cuba kamu fikir. Kan? Malaikat ni dia kata macam mana dia tak beriman dengan Allah sebaik-baik iman, wa hum 'inda rabbihim. Depa ni di sisi Tuhan. Depa ni di sisi Tuhan. Yang kata malaikat ni dia buat urusan terus dengan Tuhan. Kan? Maknanya tak hairan, tak pelik. Sebab tu Nabi kata apa, la ya'sunallah ma amarakum. Dia tak pernah menderhaka, dia tak pernah langgar, dia tak pernah dia buat apa yang Allah, sebab Allah dekat dengan dia. Tapi Nabi kata aku tak respect, tak ajab dekat mereka. Kan? Maka bila Nabi jawab begitu, kan? Nabi tanya lagi. Nabi kata ayul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Nabi kata dah, malaikat tolak dah. Sekarang ni malaikat kita dah tolak pasal apa? Depa berurusan dengan Tuhan, depa ni memang Allah jadikan macam tu. Maka kita tolak dia. Jadi siapa selepas daripada malaikat ni tadi yang kamu respect dengan dia dari sudut keimanan? Wazkuru, maka menjawablah sahabat-sahabat tadi. Tentang ni cerita pasal iman, dia tak masuk tajuk lagi. Dia tak masuk tajuk lagi. Wazkuru, mereka itu menjawab, sahabat-sahabat pun jawab. Dia kata al-anbiya. Kami, kalau tadi dah kami jawab malaikat, kamu kata wahai Rasulullah, malaikat ni kira tolak dah pasal depa ni dengan Tuhan, depa ni di sisi Tuhan. Maka sahabat-sahabat kata kami jawab yang kedua. Dia kata al-anbiya, nabi-nabi. Kan? Dia kata nabi-nabi, al-anbiya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi jawab. Nabi kata kaifa la yu'minun wal wahyu yanzulu ilaihim. Nabi kata nabi-nabi ni kalau dari sudut keimanan depa ni dia kata macam mana depa tak beriman, sedangkan depa ni dia kata adalah orang yang Allah pilih bagi wahyu dekat dia. Kalau ikut kata aci, tak aci lah macam ni. You dapat semua kemudahan. Kan? Orang yang dipilih, yang dibagi kemudahan apa semua, kita nak banding dengan satu orang yang tak ada kemudahan. Tak fair. Nabi kata, kalau dia kata orang yang paling kamu respect Nabi-Nabi, Nabi ni Allah pilih. Kan? Kalau dah Allah pilih, Nabi jawab di sini. Nabi kata kaifa la yu'minun wal wahyu yanzilu ilaihim. Macam mana depa takkan tak beriman sebab wahyu turun dekat depa? Nak ceritanya macam tu. Okey. Bila Nabi jawab begitu, kan? Nabi kata mana jawapan bukan juga. Ini bukan yang kita kena respect dari sudut keimanannya sebab dia adalah pilihan. Okey. Nabi tanya ayul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Nabi kata sekarang dua tadi dah tolak, aku nak masuk yang ketiga. Kan? Siapakah yang kata makhluk ni yang kamu respect dari sudut keimanan dia? Kan? Qalu, mereka itu menjawab. Kan? Sahabat-sahabat kata kalau dah malaikat bukan, nabi-nabi bukan, qalu, dia kata nahnu. Dia kata kami lah, siapa lagi? Kan dia
Kan kalau dah tolak semua ni, kira yang terbaik dia kata kami lah. Kan ini bila jawab begitu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula berkata, Nabi kata wa kaifa la tu'minun wa anna baina azhurikum. Nabi kata kamu ni macam mana kamu tak beriman wahai sahabat-sahabat aku sedangkan kamu duduk dengan aku. Kamu ada masalah rujuk dekat aku. Turun wahyu aku baca dekat kamu. Kan? Wahyu turun aku baca dekat kamu dan pula ada masalah kamu rujuk dekat aku wahyu turun. Mana Nabi kata kamu pun bukan. Kamu pun bukan. Kan? Maka tuan-tuan, Nabi tanya lagi, Nabi kata ayul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Nabi kata siapakah yang kamu respect dengan keimanan dia? Tuan-tuan, qalu, maka menjawab sahabat-sahabat ni tadi, kami dah jawab semua, malaikat bukan, nabi-nabi pun bukan, kami pun bukan, rasa tak ada jawapan dah. Dia jawab apa? Dia kata paman ya Rasulullah. Kami nak jawab apa lagi? Dia kata siapa yang lebih baik antara kita tiga ni tadi? Tak ada dah. Tak ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menjawab. Nabi kata kalau kamu nak tahu satu orang yang aku cukup heran, aku cukup pelik, yang aku cukup respect dengan keimanan depa. Nabi kata qaumun ya'tuna ba'da yajiduna suhufan. Nabi kata satu kaum, satu kumpulan manusia, satu grup manusia. Dia kata ya'tuna ba'dakum. Depa ni bangkit selepas pada kamu. Dia bukan malaikat, dia bukan nabi-nabi yang telah bangkit, dia bukan sahabat yang ada dengan aku, Nabi kata, tapi dia satu kumpulan, depa ni yang bangkit. Nabi sebut di sini, Nabi kata yajiduna suhufan. Depa ni tak jumpa aku, depa tak tengok aku, depa tak tengok kamu. Wahyu pun depa tak tahu macam mana boleh turun, tapi depa boleh beriman. Tuan-tuan siapa? Tuan-tuan. Tuan-tuan, ni Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata aku cukup pelik dengan satu kumpulan yang depa ni percaya dengan aku, depa ni mati-mati pertahankan aku, depa ni Nabi kata buat satu benda yang depa tak tengok aku. Depa tak pernah tengok aku, depa tak tahu ya wahyu turun dekat aku tu macam mana. Tapi depa yakin sungguh-sungguh. Tuan-tuan pelik tak? Nabi pelik. Nabi pelik. Nabi kata kumpulan yang dibangkitkan, kalau ikut hadis ni, orang yang bangkit selepas daripada Nabi dan sahabat, dia beriman dengan Allah dan Rasul. Macam mana tuan-tuan kita boleh buat benda kita pun tak pernah tengok dia? Subhanallah. Ni yang sampai malam ni, yang kata sampai malam ni yang kita buat ni, tuan-tuan, saya nak balik pada hadis yang saya baca. Saya nak balik pada hadis yang saya baca. Hadis Anas bin Malik. Hadis yang menceritakan, dia kata daripada Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nama mak dia nama Ummu Sulaim. Kan diserahkan kepada Nabi, umur dia 10 tahun. Oh, Nabi sampai di Madinah, tuan-tuan, orang bagi macam-macam. Kan? Orang Madinah ni, tuan-tuan, dia nak meraihkan Nabi bagi macam-macam. Kan? Bila bagi dia Ummu Sulaim ni nak bagi apa pun tak ada. Dia ada anak lelaki seorang dia. Kan? Angkat yang ni bagi. Oh, susah. Susah. Kan? Tambah kalau anak seorang. Kan? Nak bagi ni, bagi dekat Nabi. Ikutlah apa kerja dia boleh buat, dia tolong kamu. Ambil. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Nama Anas bin Malik. Kemudian dia sebutkan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala salasun man kunna fihi wajada bihinna khalawatal iman. Dia kata 3 perkara, sesiapa yang ada 3 perkara ini
dia adalah orang yang mendapat kemanisan iman, kelazatan iman. Apa dia iman? Iman itu dia kata ma wuqira biqalbi wa saddaqahul amal. Iman adalah satu yang sangat subjektif. Kan, kalau orang hari ini dia kata abstrak lah. Payah kita nak, tuan-tuan, kita nak ceritakan, nak bagi tahu sampai kata boleh nampak. Kan, kalau kita mengaji keimanan kita, buat tauhid, kita mengaji, ustaz tu ngajar tanya nampak dah? Nampak dah. Kalau nampak sesat. Kalau sampai nampak dia sesat. Memang dia tak boleh nampak. Kan, allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan satu benda yang dia tak nampak. Banyak benda yang kita tak nampak. Kalau dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun, kamu tengok pada diri kamu, dalam diri kamu sendiri pun banyak benda yang kamu sendiri tak pernah tengok. Tuan-tuan pernah tengok hati tuan-tuan? Tak pernah. Tuan-tuan pernah tengok jantung tuan-tuan? Tak pernah. Tuan-tuan pernah tengok buah pinggang tuan-tuan? Tak pernah. Tuan-tuan percaya tuan-tuan ada? Cukuplah percaya. Saya tak percaya ustaz, balik saya nak bedah nak tengok. Kan? Balik ambil pisau belah tengok, bawa keluar, mari. Oh ada rupanya dia kata. Kan? Dia tarik bawa keluar, elok ada rupanya, terus jalan. Dan cukup tuan-tuan percaya. Cukup saya kata dengan tuan-tuan percaya. Wa fi anfusikum, pada diri kamu. Kan? Banyak benda yang kita tak nampak dia ada. Kan? Elektrik. Tuan-tuan yang kita nampak tu wayar. Kan? Wayar ustaz, kalau pegang bahaya, wayar tak bahaya pegang. Peganglah kalau dia tak ada elektrik. Kan? Tapi saya tak percaya ustaz, walaupun sambung elektrik, pegang mati. Tuan-tuan, nak sebutkan kata mawqira biqalbi, apa yang terpahat dalam hati tuan-tuan ni malam ni. Kan, dalam masalah keimanan, sebab iman ini al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman ni kadang-kadang dia mau naik, dia mau turun. Imam Al-Ghazali tulis satu kitab tauhid namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Iqtisad mana ekonomi, i'tiqad pada akidah, pada pegangan. Tentang ekonomi macam mana? Ekonomi dia ada naik, ada turun. You naik ekonomi memang cantik, turun macam sekarang memang melingkup. Jenuh kan? Tuan-tuan, dia ada masa dia boleh naik, ada masa dia boleh. Iman begitu juga. Sebab Nabi ada sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata tak berzina seseorang itu, melainkan Nabi kata waktu dia berzina itu dia telah ketiadaan iman. Maknanya tuan-tuan asyik dia beriman. Bila dia nak berzina, tak berzina dia, melainkan tercabut dulu iman dia, baru dia berzina. Mana iman boleh hilang. Tuan-tuan, kita takut keimanan kita hilang. Takut keimanan kita hilang waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Sebab iman dia boleh datang, dia boleh hilang. Saya sebutkan tadi, saya kata mawqira biqalbi, dia apa yang kita tanam dalam hati kita, wasaddaqahul amal. Nak tengok pada, nak ceritakan keimanan tu cara mendalam, nak sampai kata boleh dapat nampak tu tak boleh. Tapi dia kata wasaddaqahul amal, nak tengok tanda-tanda keimanan dia, tengok perbuatan dia. Kalau itu perbuatan dia meletakkan dia satu orang yang telah kehilangan iman. Tengok pada apa yang dia buat. Kan? Tanda. Kan? Tanda ni penting. Kalau orang lapar, dia ada tanda tak? Ada, rok perut. Atau lapar lah tu, pergi makan. Kan? Kalau orang nak buang air besar, ada tanda? Ada. Kalau tak ada tanda, terberak dalam masjid ni. Kan? Tiba-tiba je dulu, Allah. Kan? Dan dia ada tanda. Allah bagi datangkan tanda. Orang saya kata nak makan, nak tidur, ada tak tanda? Ada. Tentu anda pakai serkup 10 kali menguap dah. Alam tu kan. Maksudnya kita hari ni tak boleh tengok. Dia ambil gambar dari belakang ni tunjukkan. Tengok orang tak ada kepala pun datang ke masjid, dia kata. Kan dalam pengajian majlis ilmu, dia punya tunduk tu dia pun ambil gambar belakang, kolor baju je, kepala tak ada. Tengok dia berkata orang tak ada kepala pun datang ke masjid. yang ada kepala tak sampai. Kan? Tak, saya kata mengantuk tak puas tidur. Kan tak apa, tak ada masalah. Jangan ustaznya tidur. Kan? Mengantuk tidurlah, sebab ubat mengantuk tu tidur tak apa. Sebab saya pun cadangkan kalau hospital, kalau apa,
penyakit insomnia yang tak boleh tidur tu. Kan kalau tak boleh tidur tu saya cadangkan dekat doktor kan, suruh dia datang kuliah, insya-Allah tidur. Kalau ada yang penyakit payah nak tidur, susah nak tidur, ustaz, saya duk intan mas ni payah ustaz nak tidur, tak mau tidur. Saya kata ajak dia datang kuliah, insya-Allah tidur. Maka nak saya kata sebutkan di sini tadi, tuan-tuan, iman bukan benda yang boleh nampak, tapi tanda boleh nampak. Tanda ni penting. Tanda ni penting. Sebab tu saya kata kalau dalam Al-Quran dia letak tanda, kalau contoh kata zina, yang hadis saya baca ni tadi, kan tidak berzina seorang itu, dia kata tidak melakukan zina seorang mukmin itu, walhal ketika dia berzina, melainkan iman dia telah tercabut. Iman dia telah kehilangan iman dia. Tuan-tuan, saya kata tanda. Kalau dalam Al-Quran zina tu kan dia sebut wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Kan, jangan kamu menghampiri. Hampiri ni benda yang boleh membawa kita kepada perzinaan. Kan, jadi hubung WhatsApp tengah malam, lelaki perempuannya bukan mahram, macam-macam lah hari ini. Yang perkara yang tuan-tuan dia larang tu, jangan kamu menghampiri. Dia letak signboard jauh lagi. Kan, dia letak signboard tu jauh lagi. Kalau ibarat saya kata bonggol depan tu 100 meter dia letak signboard. Kan? 100 meter ada bonggol. Kan? Dia kata jangan kamu menghampiri zina. Zina tu jauh lagi. Dia bubuh tanda 100 meter sebelum tu dah bubuh. Kan? Ustaz, kenapa tak JKR bubuh tanda dekat bonggol? Melompat habis orang. Dia bubuh tanda dia cantik, dia bubuh tanda tu awal. Kan? Dia bubuh tanda tu awal. Tuan-tuan boleh kontrol. Dia tak larang, tak kata jangan kamu berzina, dia kata jangan kamu hampir. Mana dia jauh lagi. Dia jauh lagi. Kan? Kalau dia letak pada zina, jangan berzina, terus tuan-tuan letak ibarat signboard di situ lubang, kan? Lubang, terus masuk dalam lubang. Dalam tu signboard ada dalam ni, lubang rupanya kan. Dia tak macam tu. Dia tak macam tu. Baiklah, saya sebutkan tadi. Dia kata 3 golongan. Tuan-tuan, golongan yang Nabi kata dia mendapat kemanisan iman. Khalawatul iman. Khalawah. Khalawat sini orang Arab cakap kemanisan, kesedapan, kelazatan. Saya terangkan begini dulu. Saya kata kita ni ada naluri, kita ada perasaan. Bila begitu, bila perasaan kita ni bila benda yang sedap. Benda yang sedap. Kan, kalau tuan-tuan nak pergi makan tempat tu sedap. Sebelum makan lagi tuan-tuan dah rasa dah. Kita nak pergi tempat ni yang sedap, kan? Orang yang merasai kemanisan iman, kesedapan ni, kalau zuhur tu pukul 1, 12 dia dah terasa. Pukul 12 dia dah terasa dah. Kan? Saya kata dalam kehidupan kita, kelazatan, kemanisan, khalawah ini dalam melakukan satu-satu perkara. Contoh saya kata kalau sedapnya makan, kan, sampai kita Allahu Akbar, Subhanallah, kan, itu dalam bab makan. Tapi kalau sedapnya tahajud, kan, sedap, dia merasai kesedapan, kelazatan tahajud tu, malam 3 kali terjaga dia nak buat tahajud tu. Sebab apa? Dia ada tak dekat tuan-tuan? Ada tak dekat tuan-tuan? Ada, alhamdulillah. Kan? Kalau ada, alhamdulillah. Kita merasai, kalau tuan-tuan merasai kesedapan, saya kata kelazatan, dia tak sabar nak buat. Nak mengaji ni, dia tak sabar. Sebab dia rasa kesedapan, dia rasa kenikmatan, dia rasa kelazatan. Ada orang tak sabar nak berhenti. Kan? Dia tak sabar. Macam saya kata Imam Syafi'i, dia baca Al-Quran 3 hari sekali khatam. Baca tu tak berhenti, sedap sangat. Pasal lupa nak berhenti. Ada tak dekat kita? Tak ada, tuan-tuan. Kan? Tak ada dekat kita.
Sebab kita tak merasai kesedapan, kelazatan yang disebutkan tu. Kan? Kalau benda sedap, benda lazat, orang tak nak sekejap. Dia pergi cari tongkat Ali, pergi cari kocik Fatimah, kan tak apa Mamadil apa macam-macam lagi. Dah iklan kita tengok tapi macam-macam. Nak benda sedap nak bagi lama. Tapi kita dalam hal ibadat, tuan-tuan, rasa tak? Allahu Akbar, subhanallah. Tuan-tuan, pasal apa saya kata kita tak boleh buat semua ibadat yang saya sebut, tahajud, kita nak baca Quran, tuan-tuan, kemudian kita merasai sedapnya, lazat, seronok, selesanya Ramadan tu sampai kita terbayang. Kan? Kita ni, dia ada satu, tuan-tuan, nak gambarkan benda ni, kalau orang tu, orang yang merasa dia akan tahu. Tuan-tuan, orang tu dia merasai kemanisan iman dia. Kan, tapi kita nak sembahyang pun Allahu Akbar. Kan? Kalau kita nak solat, dah masuk auto solat. Masuk auto solat pun berat lagi. Berat kita nak buat. Kan, susah kita nak buat. Kemudian solat pula kita. Nabi kata apa? Awaluma yurtafa'u, nombor satu yang akan diangkat, dihilangkan, Nabi kata pada solat umatku akhir zaman, dia kata al-khusyu'. Khusyu'. Yusiqu an tadkhulal masjida jama'atun fala tara rajulan khashi'an. Hampir-hampirlah Nabi kata satu kumpulan itu masuk ke dalam sebuah masjid dan kamu tidak dapati seorang pun daripada mereka yang khusyuk. Tak ada langsung. Ceritanya kata solat satu kumpulan masuk dalam masjid, Nabi kata hampir-hampirlah tak didapati seorang pun daripada kumpulan itu yang khusyuk dalam solat dia. Tak ada. Allahu Akbar. Kenapa ustaz ya? Kenapa tak ada? Saya kata khusyuknya dalam solat. Tuan-tuan, kalau kita lihat, saya kata ulama buat. Satunya, saya kata nak menghampirkan kepada khusyuk itu, solat itu kita mestilah tadabbur. Kita memahami, kita mengerti apa yang kita baca. Kadang kita solat, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Apa makna? Saya tak tahu ustaz. Berapa tahun semayang? 60 tahun dah saya semayang. Kamu baca? Saya tak tahu. Mana saya tahu? Orang lain baca macam tu, saya baca macam tu juga. Tak pernah ke teringin nak ambil tahu? Ulama kata kalau nak dekat kepada khusyuk. Sebab kalau dalam ikut hadis ni, dia kata hampir-hampir semua tak ada khusyuk. Semua ni dalam masjid termasuk saya. Ustaz nak minta tolonglah ustaz terangkan khusyuk tu apa. Nak terangkan apa? Aku pun tak khusyuk. Dia cakap betul. Nak ceritanya saya pun tak khusyuk. Nak cerita, nak beritahu. Maka kita tengok ulama kata tadabbur. Tuan-tuan, kita cari makna dalam bacaan solat kita. Ni cantik dah mengaji malam ni. Tak usah tunggu lama. Tuan-tuan cari buku, tengok dalam solat tu, tuan-tuan tengok makna bacaan. Okey, kita tengok Fatihah. Kan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan baca di mulut, ingat di hati. Makna dia, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang pemurah lagi penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tuan-tuan, dengan tuan-tuan sebut, tuan-tuan ingat di hati makna tu, itu lebih takarrub, lebih mendekatkan kepada tuan-tuan khusyuk. Kan, sebab apa? Sebab selalu yang jadi tak khusyuk ni, kita baca lain, kita ingat lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku esok nak pergi Teluk Intan ni. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi pergi Bandar Baru ke mana? Maliki yaumiddin, nak pergi lambai sekali. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balik nak pergi Kampung Bahagia. Kan? Tu, dah. Ni yang saya sebut ni dalam solat tuan-tuan. Tuan-tuan solat di masjid ni sampai bagan datuk dah. Asal kita solat macam tu. Setiap kali kita solat, asyik kita solat dia macam tu. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pergi Kampung Bahagia, pinjam ambil duit sikit. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan mana pula nak pergi ni kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tuan-tuan ni cerita kata tak. Saya bagi tahu tuan-tuan, orang ni kalau lain di mulut, lain di hati, itu jahat. Saya ulang balik.
Saya kata orang ni, kalau lain di mulut, lain di hati, itu jahat. Tuan-tuan baca, yang tuan-tuan baca di hati tuan-tuan lain. Saya kata tadabbur, pergi carilah buku, tengok, kan. Dia lebih mendekatkan kepada kita untuk khusyuk. Kan, ingat makna tiap ayat yang kita baca. Yang kita baca, kita ingat setiap tuan-tuan, itulah yang mendekatkan kita pada khusyuk, kita ingat Allah. Maka dalam hadis ni tadi disebutkan, dia kata 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang, maka dia akan memperolehi kemanisan iman. Maka dia akan mendapat kemanisan iman. Dia kata yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Kan? Nombor 1, nak dapat kemanisan iman itu mestilah orang yang, dia kata, ada perasaan cinta pada Allah. Kan? Dia ada perasaan cinta pada Allah dan Rasul. Tuan-tuan nak cinta Allah, kena kenal Allah. Saya pernah sebut pada tuan-tuan mengucap 2 kalimah syahadah, kan? Asyhadu alla ilaha illallah, itu daripada rukun Islam, melayakkan kita untuk masuk Islam, tetapi tidak kepada tuan-tuan, saya kata, kepastian untuk sempurnanya iman kita, tidak. Sebab tu rukun tu bukan satu tu saja. Bukan kata mengucap saja. Dia diiringi yang kedua, diiringi yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Dia diiringi. Baik, tuan-tuan mengucap nombor 1, asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Baiklah, ulang balik, aku naik saksi. Saya kata aku naik saksi. You naik saksi ke mana? Hakim mana you pergi jumpa? Jumpa magistrate mana? You naik saksi untuk apa? Apa kes? Asyhadu alla, aku naik saksi. Aku naik saksi. You naik saksi, syarat saksi you kena tahu. Saksi mesti kena tahu. Kalau you jadi saksi, you pergi mahkamah, satu orang hakim, dia tanya you jadi saksi, ya, saya akan bercakap benar, tidak ada benar melainkan benar. Okey, you kena tahu. Dia akan tanya, betul ke benda ni berlaku begini-begini? Dengan tarikh, dengan masa, siap semua. You kena tahu. Betul tuan, saya ada waktu tu di dalam masjid. Awak yang jadi saksi kemalangan ni, kemalangan berlaku di mana? Di luar masjid. Apa yang awak tahu tentang, tiba-tiba saya tengah kuliah, saya dengar bunyi berdentum depan masjid. Hakim kata, adakah awak tahu itu kemalangan? Saya tak pasti, tapi saya dengar bunyi berdentum. Hakim kata, tutup kes. Bunyi berdentum, tiang elektrik tumbang. Itu bukan kemalangan. You tak tahu. You tak tahu. Kalau you tak tahu, you tak layak jadi saksi. Balik. Buang kes semua. Tuan-tuan, dalam Islam, saya kata, bila tuan-tuan naik saksi, you kena tahu you saksi siapa. Allahu Akbar, subhanallah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? You akan jadi saksi pada Allah. You kenal tak dia? Kan? Tu saya kata pesanan Imam Syafi'i. Kan? Banyak nombor 1 supaya kita banyak menyebut nama Allah. Ada pula orang tanya, kan? Dia kata, betul ke ustaz? Dia kata, kalau kita masalah kita berzikir, kan? Zikir, dia kata kita sebut nama Allah, dia kata tak boleh, tak ada makna, tak ada apa, jadi sia-sia je. Allahu Akbar. Dia kata tak ada dalam hadis. Tuan-tuan, dalil nombor 1 bukan hadis, Al-Quran dalil qat'i. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, dia sebut allazina yazkurunallaha. Mereka yang berzikir, Allah aja dia sebut. Yazkurunallah, mereka yang berzikir, mereka itu mengaji bahasa Arab. Dia sebut yazkuruna, yazkuruka, yatazakaru. Kan? Yazkurunallah, mereka itu yang berzikir, mereka itu mengingat, mereka itu Allah akan Allah. Subhanallah. Kan? Tapi saya kata, sebab tu dalam kita mengadakan majlis-majlis
Saya kata zikrullah, ingat Allah. Kita ingat Nabi. Majlis mengingati Nabi, maulud Nabi. Kan? Tuan-tuan, bukan percanggahan, bukan perbahasan, perdebatan nak membuktikan kehebatan kita, tak. Tapi nak menyemarakkan banyak mana salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, kita nak menceritakan, kita nak mengingatkan, kita nak mendekatkan masyarakat. Bukan nak tunjuk you siapa champion. Kan, dalam agama bukan you nak tunjuk you tinggi ilmu, you pandai. Dah. Tuan-tuan, kan? Tak ada orang yang boleh tahu semua. Kan? Saya tuan-tuan datang pun saya bukan tahu semua. Saya banyak buat kertas ni, saya pun tak tahu saya boleh sebut ke tak boleh sebut. Tak cukup dengan kitab, tuan-tuan, kita nak tengok satu-satu hadis. Tuan-tuan, kita bukan nak terang, nak explainkan dia, nak terangkan dia ikut kita, tak. Kita tengok daripada hadis ni, daripada hadis mana. Maka tuan-tuan, dia nak sampai, kita nak tahu. Saya kata matlamat hadis tu, orang yang saya kata ada depan kita ni, depa nak boleh sampai, depa faham. Taklah saya kata, kadang tu saya kata kita baca Allahu Akbar, Subhanallah. Maka kita bukan tahu semua. Saya bukan tahu semua, banyak benda yang saya tak tahu. Itu juga tuan-tuan. Kan? Jadi nak ceritanya di sini. Nombor satu, dia kata orang yang mencintai Allah. Allah dan Rasul. Tuan-tuan, saya kata tadi nak cinta kena kenal. Macam mana nak kenal Allah? Kita nak mengenali Allah. Kalau kita kenal orang, orang ni kita mudah kenal. Kan, orang kita mudah kenal. Kalau suara, kalau ustaz ni, tuan-tuan lalu je tahu, ini ustaz ni, ini ustaz ni. Suara je, tak payah. Tuan-tuan kenal. Kan? Tapi kalau Allah, macam mana kita nak kenal dia? Tuan-tuan, sebab itu apa? Tafakkaru, apa? Dia sebut tentang kamu kenali diri kamu. Kan, kenal diri kamu, nescaya kamu kenal Tuhan kamu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa-siapa yang mengenali diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Kenapa? Kerana susah untuk mengenali diri kita. Kita senang mengenal orang lain. Saya kenal tuan-tuan, walaupun dalam kereta, dalam gelap saya kenal. Tapi kalau saya jumpa saya tak akan kenal saya. Kan, saya tak kenal diri saya. Kita payah mengenal. Kita nampak dosa orang, kita nampak salah orang, kita nampak silap orang. Orang ni semua kita nampak. Yang kita tak nampak, kita. Saya tak nampak salah saya di mana. Saya ingat dari pagi sampai malam ni saya rasa saya tak ada buat salah. Tu kawan-kawan dalam WhatsApp apa, malam-malam tengok ustaz cerita. Dia kata ada ke perempuan tanpa dosa? Dan saya pun tak pernah tengok. Memang sekali pun tak pernah tengok. Kan? Jadi, adakah dia kata tanpa dosa ni? Tuan-tuan, Allahu Akbar, Subhanallah. Kan? Saya kata dosa kita ni, Allah tahu. Isteri kita tak tahu. Isteri kita tahu 5%, 10% je. Isteri kita. Dia tahu dosa kita 5%, 10% je. Kan? 80% lagi dia tak tahu. Tuan-tuan, siapa yang tahu 100%? Allah. Allah tahu. Subhanallah. Maka saya sebutkan di sini. Dia kata kita nak kenal Allah. Maka tuan-tuan kita kena belajar ilmu tauhid. Kan, kita belajar ilmu tauhid. Bukan dengan kita menghafal saja sifat 20 apa, kita dah kenal, tak. Kan? Tetapi itu jalan. Itu jalan. Jalan ni penting. Jalan ni penting. Tuan-tuan nak sampai pada satu-satu tempat, tuan-tuan kena tahu jalan. Nak pergi Teluk Intan, tuan-tuan boleh jalan ikut taman ni, tuan-tuan boleh ikut jalan besar, tuan-tuan nak pusing ikut sungai pun boleh. Saya malas ustaz, semua jam saya pakai jet je, terus turun pun boleh. Kan? Boleh. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, jalannya tak dapat tidak. Kita nak mengenali Allah, tuan-tuan, kita kena menuntut ilmu. Kan? Sebab itu dia sebut tentang barang siapa yang man salaka tariqan li talibil ilmi, siapa-siapa yang berjalan kepada
satu-satu majlis ilmu, sesungguhnya jalannya itu adalah jalan menuju ke syurga Allah. Kan, dia sedang menuju ke syurga, itulah jalan dia. Kan, dia akan boleh jumpa, dia akan boleh jumpa. Kan, itu disebutkan. Begitu juga dengan Rasulnya. Kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan awal saya baca hadis, Nabi kata aku pelik dengan orang yang tak pernah tengok aku, yang tak tahu wahyu turun dekat aku macam mana, yang nak menyelesaikan masalah dia, nak tanya dekat aku pun dah tak ada, tapi dia boleh beriman dengan aku. Akan Nabi sebut. Maka dia kata Rasulnya. Jadi kita nak mengenali, kan? Mengenali Nabi. Sebab tu saya kata Nabi ini satunya orang yang orang Nabi dia adalah Nabi orang yang nak bagi syafaat dekat kita. Salah satu Nabi sebut orang yang tak Nabi kata al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Satu orang yang kedekut di kalangan umatku ini adalah orang yang bakhil untuk menyebut nama aku. Maksudnya orang yang tak berselawat pada Nabi. Kan? Apa hukum selawat pada Nabi? Hukumnya wajib. Kan? Malam ni tuan-tuan Aisyah dalam tahiyat kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu hukumnya wajib. Dia rukun dalam tahiyat. Kan? Maka kena. Tak boleh tukar ke Ustaz? Jangan tukar. Saya nak tukarlah Ustaz sembahyang Isyak malam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Isa alaihi salam. Kan? Apa hukum? Tak sah solat. Tak sah solat. Kan? Maka dalam hadis tadi disebut. Kemudian Nabi kata ma min du'ain ila bainahu wa bainallahi hijabun hatta yusalli sahibuhu ala Muhammad. Nabi kata tidaklah satu-satu doa itu diangkat kepada Allah melainkan disebutkan padanya nama Muhammad. Tentu dalam kita berdoa kan kena penutup doa ada. Doa ni macam surat rasmi. Tuan-tuan nak minta dekat YB, Masjid Nurul Hijrah, nak minta peruntukan 20,000. Dia tak boleh tuan-tuan pergi minta 20,000, kan? Bagi surat, tulis-tulis kat kertas, bagi dekat dia. Dia pun tengok, kan? Dia ambil, dia terima, tapi dia masuk tong sampah. Kenapa? Tajuk pun tak ada, yang saya kata tulis surat pun tak ada, tanda tangan pun tak ada bawah, habis semua, ini tak lengkap. Tu minta dengan orang, minta dengan Allah. Tuan-tuan ada adab. Kan? Salah satunya Nabi kata kena sebut satu-satu doa yang tidak disebut nama Muhammad, dia tidak diangkat. Kan? Akhir doa tu doalah cakap Melayu, tak apa. Kan? Doa ni biarlah kita minta yang faham. Kan? Nabi pernah sebut, sahabat tanya ayu doa ya afdal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami nak tanya kamu apa doa yang paling baik. Kan? Saya sering ingatkan tuan-tuan, apa doa yang paling baik? Kan? Ayu doa ya afdal. Nabi sebut dalam tu Nabi kata doa yang paling baik adalah doa yang kamu minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kan? Ayu doa ya afdal. Apa doa yang paling baik? Nabi kata sal rabbaka al-afwa wal afiyah. Kamu minta dekat Tuhan kamu nombor satu keampunan, nombor dua keselamatan. Itu doa paling baik. Sahabat tanya, apa doanya ya Rasulullah? Kan? Maka Nabi bagi doanya. Doa yang paling baik Nabi kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa paling baik. Ada tak baik lagi pada tu? Tak ada dah. Kan? Boleh tak minta doa? Boleh. Tapi Nabi kata itu sebaik-baik doa yang paling kerap Nabi baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Merangkumi Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku kebaikan pada dunia ni semua. Wa fil akhirati hasanah, juga pada akhirat aku semua okey. Itu doa paling baik, paling mencakupi. Kan? Tapi dalam masyarakat kita itu bukanlah doa yang terbaik. Kan? Kalau kenduri, ustaz tak tolong baca doa. Kan? Malam ni dia nak kenduri, dah siap bawa nasi apa semua ke masjid, ustaz baca doa. Saya pun baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Habis kan. Dia pun tengok ustaz atas bawah. Kan? Dia kata ustaz, mana doanya ustaz? Tadi saya dah baca dah. Itu doa paling baik. Oh, dia kata tak ustaz. Dia kata ustaz, saya punya berani RM12. Doa ustaz tu nasi lemak RM2 je ustaz. Kan? Doa yang ustaz baca tu nasi lemak RM2 je. Itu berani ustaz, RM12. Ustaz kena baca doa, kurang-kurang jemaah ni semua telondeh siku semua. Kan, angkat tangan. Dia tak puas hati. Dia suruh pula tu imam. Tu imam tolong baca doa, bagi panjang sikit biar depa melilih siku semua.
Kan itu saya kata Nabi sebut dalam hadis. Maka nak doa tuan-tuan doa elok-elok. Kan doa elok-elok. Kemudian saya kata kita banyak menyebut nama Nabi. Cinta orang yang kita cinta ni memang kita selalu sebut. Kan? Satu-satu yang kita sayangkan kita selalu sebut. Cuba tuan-tuan bayang kalau kita dapat apa yang kita suka, apa yang kita sayang. Punya Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Jadi itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian dia kata mencintai seseorang hanya kerana Allah. Kita suka, kita sayang pada seseorang itu kerana Allah. Kalau Allah suka dia, kita suka. Kan? Allah tak suka dia, kita bukan sebab dia buat benda Allah tak suka, kita tak suka. Kan? Tu tanda kita sayang dia. Kita sayang dia. Maka saya kata itu yang kedua. Itu yang kedua. Kan? Kita bukan cinta seorang kerana kita suka dia pasal dia kaya, dia senang. Kan? Tidak begitu. Yang ketiga, dia benci kepada apa yang dilarang oleh Allah. Kan? Itu orang yang tak ada tiga ciri-ciri ni adalah orang yang mendapat kemanisan iman. Jadi mudah-mudahanlah ada kebaikan. Kan? Dia kuliah kita sampai ansyak saja kan. Lebih ansyak tempat lain dia warning jangan lebih ustaz. Ngam-ngam dia berkata. Kan? Bagi cukup-cukup. Kan? Jadi mudah-mudahan ada kebaikan kita dalam majlis ilmu kita, mudah-mudahan kita mendapat kemanisan iman bagaimana hadis yang kita baca ni tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan rahmat Allah kemudahan untuk kita, saya kata, berjaya di dunia dan di akhirat kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawir bihi kuburana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wa bil istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma ja'alna allazina iza alimu amilu wa iza amilu akhlisu wa iza akhlisu kubilu indaka ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Ya. Yang mana? Yang hendak jadi ini.